Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu saya menyampaikan salam daripada Al-Fadhil Datuk Dr. Ahmad selaku pengarah hidup jentera pilihan raya di Faktor Penata Rompin ini kerana beliau ada emergency case yang tak dapat hadir pada pagi ini untuk mengendalikan siar media dan diamanahkan kepada saya selaku Timbalan Putrajaya PAS Negeri dan juga mas'ul pilihan raya kecil Rompin bagi Tun Bukit Ibang untuk mengendalikan ataupun untuk bersama dengan saudara semua dalam sidang media pada pagi ini. Jadi yang pertamanya untuk apa yang ingin kami pertegaskan beberapa perkara lah. Yang pertama mengenai dengan persiapan dan juga feedback yang telah kita ambil setelah selesai penamaan calon semalam, yang mana calon kita telah diterima dan telah menyaksikan satu lawan satu, iaitu Ustaz Nazri bin Najib Ahmad mewakili Parti Islam Malaysia PAS akan berhadapan dengan Datuk Hassan Arifin, wakil daripada Barisan Nasional. Apa yang telah kita lihat pada hari ini, satu faktor advantage yang ada pada calon PAS ini ialah rata-ratanya diterima oleh masyarakat tempatan, mewakili golongan pengundi-pengundi muda. Dan insya-Allah jentera yang telah kita lengkapkan di peringkat tiga-tiga majlis tindakan DUN telah pun maksimum, dan kita sangat berkeyakinan bahawa calon yang kita tampilkan ini bergerak dan juga turun untuk membawa kemenangan. Bukan sebagaimana yang ramai anggap bahawa ini hanyalah sekadar untuk warm-up menghadapi pilihan raya umum ataupun sekadar untuk bercita-cita mengurangkan majoriti dan seumpamanya. Kita sekarang dengan mood yang ada setelah kita membuat sedikit survey di peringkat terutamanya pengundi muda dan juga muslimat kita, kita dapati bahawa berlaku satu lonjakan dengan faktor calon, dan insya-Allah jentera-jentera juga telah diletakkan dalam mod yang sangat bersedia untuk memburu kemenangan. Dan kita juga insya-Allah bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran yang akan dihadapkan kepada kita oleh pihak jentera Barisan Nasional. Dan kita mempunyai beberapa isu yang telah pun kita letakkan sebagai satu keutamaan dalam menghadapi pilihan raya kecil ini. Yang pertamanya sudah tentulah isu yang bermain di peringkat nasional yang turut dirasai oleh masyarakat tempatan di Parlimen Rompin ini, iaitu soal GST, yang sudah tentu dengan background ekonomi yang ada pada hari ini, dengan peningkatan kos sara hidup, dengan peningkatan hutang isi rumah, ianya sangat dirasai oleh terutamanya pengundi-pengundi muda lah, di mana mereka ni masih di peringkat awal untuk survive kehidupan mereka. Tiba-tiba mereka berdepan dengan kekangan ini, kenaikan harga barang dan seumpamanya. Jadi isu GST ini adalah isu yang sangat dirasai oleh pengundi-pengundi muda. Dan bukan saja pengundi muda lah, di semua peringkat pengundi pun. Cuma saya meletakkan keutamaan pengundi muda ini kerana
mereka berfikir dan mereka mempunyai akses dengan media sosial dan mereka tahu perdebatan dan juga perbahasan masyarakat di peringkat nasional. Kemudian ini kita akan gerak melalui penerangan yang telah kita susun melalui ceramah-ceramah kelompok dan juga risalah yang telah pun kita sebarkan kepada masyarakat setempatlah di Parlimen Rompin ini. Dan yang keduanya ialah berkenaan dengan isu Felda yang berkait dengan peneroka Felda. Oleh kerana kita tahu 14 Felda dalam Parlimen Rompin ini, suatu kawasan yang sangat dominan pengundinya dalam Parlimen Rompin. Dan insyaAllah isu Felda ini kita akan shoot satu persatu dalam siri sidang media kita di sini. Dan mungkin bermula besoklah yang akan diketengahkan oleh saudara Mazlan Aliman, Presiden Persatuan Anak ataupun NGO Anak. Cuma antara yang boleh saya sebutkan pada pagi ini ialah satu isu yang juga sangat relevan dengan pengundi muda ini ialah soal rumah untuk generasi kedua Felda, Peneroka Felda. Rumah untuk generasi kedua Peneroka Felda yang masih lagi menjadi isu tertonggak kepada generasi kedua di Felda ini. Dan isu ini adalah suatu yang sangat dekat dengan pengundi dan mereka kecewa setelah sekian lama kerajaan menjanjikan soal rumah kepada generasi kedua ini, tapi sehingga sekarang ia tak dapat diselesaikan. Ada pun rumah yang dibina tetapi diletakkan kadar sewa yang tinggi yang tak mampu pun untuk dimiliki oleh generasi kedua, dan akhirnya rumah itu hanya disewa kepada orang luar, dan orang luar yang datang menyewa dan duduk di rumah sewa yang ada yang dikemukakan sepatutnya disediakan untuk generasi kedua. Baik itu isu berkait dengan isu Peneroka Felda. Baik, itulah dua perkara yang saya nak sebut hari ini, dan insyaAllah jadual pergerakan calon kita memang telah diatur dengan begitu teliti untuk turun ke tiga-tiga itu. Sebagaimana kita maklum, Parlimen Rompin ini terlalu luas, termasuk Pulau Tioman. Kita mempunyai sekitar 800 pengundi juga di sana yang insyaAllah pergerakan calon telah digerakkan mengikut jadual yang disusun oleh peringkat MTD ataupun Majlis Tindakan Dun masing-masing. Lagi? Dengan majoriti tersebut, agak melipas mampu tak? Dengan rekod baik? Kalau kita tengok pada pengalaman pilihan raya lepaslah, saya tengok sebagai contoh di Shah Alam satu ketika dulu kita juga ketinggalan majoriti belasan ribu juga, tapi apabila masuk pilihan raya kita boleh menang di Shah Alam. Maknanya soal mengatasi majoriti berbelas ribu ni tidak mustahil, dalam pilihan raya boleh berlaku. Yang penting ada swing daripada pengundi dengan faktor yang jelas dan juga dengan sebab yang tepat kenapa perlu mereka tukar sokongan. Dan saya rasa isu yang terbaru ni, isu GST, kemudian isu Peneroka Felda berkenaan dengan rumah rumah generasi kedua, kemudian penyenaian semula FGB di bursa, kemudian isu lain-lain yang berkait dengan soal ekonomi masyarakat setempat ini, itu juga sangat relevan untuk rakyat membuat swing ataupun membuat pindahan sokongan mereka yang kalau dulunya kepada UMNO dan Barisan Nasional tidak mustahil boleh kepada PAS dan Pakatan Rakyat, asal saja kita mampu untuk membuktikan bahawa kita serius dalam usaha untuk membantu dan juga memperjuangkan hak mereka. Dan saya kira dalam isu GST ini memang kami
sangat jelas untuk menolak GST kerana dia membebankan rakyat, dan kita telah memulakan slogan kita, satu undi untuk PAS bermakna ataupun Pakatan Rakyat bermakna satu undi untuk tolak GST. Demikian juga sebaliknya, satu undi untuk Barisan Nasional artinya satu undi untuk menyokong GST. Jadi walaupun GST itu telah dilaksanakan dan memang rakyat melihat kesannya sekarang, dan saya kira perlu ada kebangkitan daripada masyarakat untuk menolak GST. Dan pengalaman kita dalam melaksanakan gelombang menolak sesuatu yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan ini, jika ianya dibuat secara terancang dan juga berkesan, dia berjaya. Sebagai contoh, kita berjaya akhirnya mendesak supaya kerajaan meminda ataupun memasukkan PPSMI satu ketika dahulu. Kemudian isu ISA dan juga ada 2-3 perkara lagi, termasuk berkait dengan soal PT3 satu ketika dulu untuk dipinda beberapa syarat dan juga pelaksanaannya diterima oleh pihak kerajaan apabila rakyat bangkit. Jadi yang penting sekali rakyat tunjuk sikap mereka, dan saya kira pilihan raya kecil ini adalah turning point untuk rakyat buktikan bahawa mereka sebenarnya tidak mahu GST. Sebab pada kita ada solution yang lain bagi kerajaan untuk menyelesaikan masalah ekonomi jika benar kerajaan menghadapi masalah ekonomi, iaitu dengan mengurangkan perbelanjaan mewah, mengawal ketirisan, dan juga menyelesaikan penyelewengan sebagaimana dilaporkan oleh audit negara tentang perbelanjaan dalam JLC dan juga seumpamanya, yang mana itu saja kerugian mencecah puluhan bilion ringgit berbanding dengan GST yang kerajaan sasarkan. Melalui GST keuntungan ataupun perolehan negara sekitar 40 bilion. Jadi saya kira tanpa GST kerajaan masih mampu untuk mendapatkan 40 bilion yang diharapkan itu melalui langkah jimat, langkah mengawal perbelanjaan, langkah menutup ketirisan, memperbaiki penyelewengan dan seumpamanya, termasuk rasuah dan sebagainya. Jadi selain dari isu nasional, juga akan berfokus pada isu setempat. Ya, yang saya maksudkan tadi ialah isu berkenaan dengan Purnoka Felda dan juga isu Felda itu sendiri, yang saya tak sebut hari ini, kecuali satu tadi berkenaan dengan rumah generasi kedua, yang mana kita minta rakyat bangkit membuat perubahan, kerana sekian lama harapan telah diberikan kepada Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional, ternyata ianya tak selesai. Jadi saya kira jika sekiranya perkara ini boleh dibawa oleh suara pembangkang di Parlimen, walaupun kemenangan pilihan raya kecil rompi ini tidak membawa perubahan kerajaan, tapi yang penting suara kita bawa ke Parlimen. Suara anak muda, suara generasi Felda, suara anak Purnoka Felda, suara Felda sendiri, maknanya anak Felda sendiri, untuk disampaikan ke Parlimen. Jadi makin ramai jumlah ahli Parlimen kita di Parlimen, maka sudah tentu semakin besar dan semakin kuat suara kita untuk memperjuangkan hak Purnoka Felda. Itu yang kita harapkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.